Wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, jadi hari ini kita akan start program kita termodinamik berfikir aras tertinggi, dan saya selalu buat program ni masa study week. Okay, jadi sekarang ni I assume this week is a study week, jadi kita pun start membuat termodinamik berfikir aras tertinggi. Dan as I mention oleh Encik Mikdad, dia pun dah buat daripada hari Ahad hari tu kan. Hopefully you all attend dia punya kelas Okay. Jadi dia membincangkan soalan-soalan yang lepas-lepas. Okay, cuma pada saya punya program ni saya lebih membincangkan kepada perkongsian tips lah, macam mana you all nak menjawab soalan-soalan MEC 251. Okay, jadi tips yang nombor 1 adalah, if the question is related to water or steam, use property table. And if the question is related to gas, use ideal gas equation, which is PV is equal to MRT. Okey, bukan tak boleh pun guna table, tapi yang allowable adalah table A1 dan A2. Okey, jadi kita tengok soalan yang biasa ditanyakan pada question 1. Untuk question 1, we have two question 1A and question 1B. Question 1A dia ada dua, okay, I and 2. Okay, 1 and 2. Soalan nombor 1 ni adalah bawa markah sebanyak 4 markah, dan soalan nombor 2 adalah 6 markah. Okay, jadi bila dia 4 markah bermaksud solution dia tak panjang sangat. Okay, dan kalau dia 6 markah pun solution dia tak panjang sangat. Jadi jangan habiskan terlampau banyak masa untuk soalan-soalan yang mempunyai markah yang sedikit. Tapi kena jawab dengan betul, sebab soalan ni yang paling senang kita nak score. Okay, jadi kita tengok soalan 1A1. Briefly define state and process from the thermodynamic perspective. And jangan terlupa ni, and label the terms with the aid of PV diagram. Okay, soalan ni bila ditanya tentang definition, you all buatlah definition macam ni je. State is a set of property to completely describe the condition of a system. Kalau terlupa sangat, ingatlah kita ada benda yang solid. Bila kena cahaya matahari, dia akan bertukar menjadi liquid. Kalau dia kena lagi cahaya matahari, dia akan terkondensasi menjadi vapor. So ingat proses yang tu. Okay, let's say kalau tak boleh sangat nak menulis, you all bolehlah draw. Okay, dan satu lagi definition of process. Any change that a system goes from one equilibrium state to another. So yang ni membawa markah sebanyak 2. 1, 2. Dan jangan lupa dia minta labelkan state dan proses ni dengan bantuan PV diagram. Jadi you all pun buatlah PV diagram. Banyak student lupa nak label P dan V. Ini 1 markah. Okey, jadi kita buatlah apa-apa pun, okay, garisan senyum ke, garisan yang horizontal ke, vertical ke, up to you. Okay, jadi dia nak state dan proses ni mesti ada dalam line ni. Jadi kita buatlah state 1 and state 2 or state 3, up to you. Okay, janji you all buat 1, 2, okay, dan tulis dekat sini, this is state. Tunjukkanlah dekat sini, ini adalah state. Okay, so what is the process? And then you all pun buatlah proses, buatlah dotted line ni menunjukkan ini adalah proses. Okay, jadi kalau lengkap awak tunjukkan state dan proses ni, ini dah bagi 2 markah. So total 4 markah. Okay, jadi soalan nombor 2, bila kita baca soalan ni, kita tahu ini mesti dalam chapter 1 and chapter 2. Okay, dia tentang closed system. Okay, jadi bila kita jawab soalan ni macam ni, kita kena baca betul-betul. Air in a closed tank having the initial pressure, volume and temperature at certain pressure, volume and temperature. Lepas tu apa yang jadi? Expand pula pada constant temperature. Jadi bila dia expand ataupun ada perubahan, iaitu pada perubahan, let's say pada temperature ke, volume ke, ataupun pada pressure, bermaksud state dia dah bertukar. That is why saya suka melukis gambar-gambar macam ni. Okay, so saya buat satu tank. Ini adalah initial condition dia, iaitu nilai-nilai pressure,
volume dan temperature dekat sini, dan apa yang jadi dia expand reversibly. Jadi disebabkan ini adalah closed tank, awak tak bolehlah besarkan tank ni ke apa. Just biar macam ni pada keadaan saiz yang sama. Just kita assumekan bila dia expand mestilah dia punya orang kata dia expand lah ya. Pressure bertambah, and then dia punya volume bertambah ya. Okey. Jadi dekat sini state 2 apa yang berubah? Apa yang constant? Temperature yang constant. So ini bila dia expand bermaksud dia melalui proses isothermal. Okey, jadi P2 dia daripada 0.25 dia reduce kepada 0.10. Jadi soalan dekat sini dia tanya work done. Jadi bila dia tanya work done dekat sini, you all mesti concentrate pada apa unit yang dia nak. Okay. Calculate the work done, iaitu W huruf besar sebab ini dalam kilojoule, dan heat transfer in kilojoule bermaksud Q dalam huruf besar. Okay. Dan semua dia dah bagi dekat sini, CP, CV, R dan K. So it means that you don't have to refer kepada table A1 ataupun A2. Jadi macam mana kita nak jawab soalan dekat sini, kita mesti cari clue dekat sini apakah proses expand yang berlaku tu. Okay, jadi dekat sini dia bagi tahu ini berlaku pada constant temperature, iaitu isothermal. Jadi isothermal kita dah belajar pada chapter 2. Okay, pada chapter 2 dia kata work done in isothermal is given as P1 V1 ln V2 over V1. Jadi dekat sini you all kena tuliskan formula ni supaya awak ada clue macam mana kita nak jawab. Okay, so gunakan formula ni untuk mencari work done. Ini huruf besar bermaksud semua ni mesti dalam huruf besar. P dalam kilopascal, V dalam meter cube. Okey. Soalan nombor 2, heat transfer. Heat transfer ni adalah huruf Q. Jadi soalan-soalan yang macam ni dia akan pergi kepada dia nak cari work, dia nak cari heat transfer, itu saja. Ya, kadang-kadang dia minta kita cari internal energy. Jadi jangan lupakan formula ni, iaitu Q minus W is equal to delta U. Okay, jadi disebabkan ini adalah isothermal, maka delta U adalah kosong. So Q is equal to W. Jadi nilai yang dekat sini, W yang awak dapat ni samalah juga dengan nilai Q dekat sini. Okay, jadi ini akan bawa 6 markah. Okay, nanti sekejap lagi kita akan bincangkan soalan Q1B.